Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya maka kita dapat sekali lagi bertemu dalam ruangan Tamadun Islam ini, bab yang ketiga dalam bab perkembangan Tamadun Islam bahagian 4, yang mana kita membincangkan tentang zaman kerajaan Bani Abbas ataupun Daulah Abbasiyah, ya. Yang merupakan kesinambungan kepada kerajaan Bani Umayyah. Kemudian kita bincangkan sebelum ini, iaitu kerajaan Bani Umayyah 1 dan 2. Kemudian kita bincangkan seterus ini, iaitu kerajaan Daulah Abbasiyah. Okey. Dari segi aspek perkembangan, mereka ini adalah merupakan dikatakan pewarisan daripada keluarga Daulah Abbasiyah yang berketurunan Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu salah satu keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah melalui gerakan revolusi Abbasiyah pada tahun 132 Hijri ataupun 750 Si, dan mereka memerintah ni agak lama, iaitu 5 kurun, 500 tahun, dan mewarisi sistem khalifah secara warisan. Namun demikian, secorak pemerintahan pentadbiran mereka lebih kepada desentralisasi ataupun pemisahan kuasa, iaitu kuasa pusat memberi wilayah autonomi kepada wilayah-wilayah lain. Kerana pada waktu itu kekuatan Daulah Abbasiyah ini begitu kuat sehingga dikatakan tidak ada satu kawasan pun berani untuk memerdekakan diri mereka sendiri. Sebab itu mereka mengamalkan dasar desentralisasi. Pusat pemerintahan kerajaan pada mulanya di Damsyik, yang kita kenal sebelum ini di kerajaan Bani Umayyah. Tapi selepas perubahan kuasa kepada Daulah Abbasiyah ini, mereka memindahkan pemerintahan mereka di kota Baghdad yang dikenali dengan kota ilmu. Okey. Kalau kita melihat skrin, bahawa dalam banyak khalifah ini, khalifah yang bertanda warna hijau itu adalah khalifah yang merupakan klimaks kepada kemuncak kekuatan kerajaan Daulah Abbasiyah, terutamanya dalam ketamadunan dalam bidang ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pendidikan dan lain-lain lagi, yang terkenal dengan Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid dan juga Al-Ma'mun. Tetapi yang berwarna ungu ataupun purple itu, al-Waqti, itu adalah zaman kepada anti-klimaks, iaitu zaman penurunan kuasa ke Daulah Abbasiyah, yang mana pada itu nampak sangat kelemahan, yang mana tidak ada sedikit pun perubahan di zaman beliau. InsyaAllah kita akan bincangkan selepas ini. Okey. Apa sumbangan kerajaan Daulah Abbasiyah ataupun kerajaan Bani Abbas ini? Dia ada sekurang-kurangnya kita bincangkan 6 perkara penting. Pertama, pendidikan, politik, ekonomi, seni bina, penterjemahan dan kemunculan mazahib ataupun mazhab-mazhab. Seperti mana yang saya katakan awal tadi, bahawa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam Daulah Abbasiyah selain daripada kekuatan tentera yang dimiliki oleh mereka itu. Okey. Bagaimana saya kena mengatakan bahawa tadi Abu Ja'far Al-Mansur ini yang menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dikatakan bandar Baghdad adalah bandar ilmu. Bandar yang dikatakan bandar yang banyak mengumpulkan para ulama, bukan sahaja daripada ulama daripada Jazirah Arab maupun daripada Afrika ataupun daripada Eropah, datang ke Baghdad ini sini untuk menuntut ilmu itu sini. Kemudian di zaman Harun Ar-Rashid pula, dikatakan Baitul Hikmah wujud, iaitu adalah sebuah, diibaratkan sebagai sebuah universiti dengan pusat kegiatan intelektual yang cukup cemerlang, sehingga dikatakan penterjemahan yang begitu banyak, institusi-institusi pendidikan tinggi tumbuh, penulisan kitab banyak, dan sehingga menyebabkan dikatakan zaman Harun Ar-Rashid ini zaman kegelimangan, dan juga termasuk kepada zaman Al-Ma'mun sebagai zaman kemuncak kegiatan intelektual, yang mana dia ini membesarkan peranan fungsi Al-Hikmah itu yang disebut sebagai Bait Al-Hikmah, yang mana dikatakan ia adalah pusat biro penterjemahan, pusat penyalinan manuskrip, akademik, pengajian tinggi, dan melantik Hunain Ishaq, iaitu seorang Kristian, sebagai pengarah dan seorang sarjana paling produktif dalam aktiviti penterjemahan di kota Baghdad, meskipun dia seorang Kristian.
Kenapa Baghdad terkenal? Kenapa Daulah Abbasiyah terkenal dengan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan? Karena pertama, kreativiti ulama. Ulama berkembang berfikir kerana ilmu halul ra'yu ataupun menggunakan akal dipentingkan, sehingga dikatakan kelompok Mu'tazilah muncul begitu banyak pada waktu itu. Kita tidak melihat dari segi posisi negatif, tapi kita melihat bagaimana mereka ini mampu mengembangkan idea untuk mengembangkan ilmu yang ada di kota Baghdad. Usaha dan galakan para khalifah itu juga sendiri kita lihat. 3 orang khalifah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan juga Al-Ma'mun, banyak menggalakkan dan diberi gaji yang cukup lumayan kepada para pensyarah. Aktiviti penterjemahan juga sebagai bidang ilmu, sebagaimana kita melihat di Andalus sebelum ini, di Bandar Toledo, sama juga di kota Baghdad. Penterjemahan begitu amat tinggi untuk apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Perkongsian ilmu itu sendiri itu amat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kestabilan politik dan kewangan kerajaan Abbasiyah. Sebab itulah saya katakan tadi, bila kekuatan politik dan ketenteraan kuat, maka kewangan kerajaan Daulah Abbasiyah kuat, kukuh. Maka dengan inilah mereka dapat membiayai bidang ilmu pengetahuan ini ke lebih tahap yang paling tinggi. Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji alam sekitar. Ini tidak dapat dinafikan. Dalam Al-Quran sendiri menekankan bagaimana pentingnya memahami tentang persoalan alam sekitar ini, siang dan malam dan sebagainya. Sebab itulah ramai ulama-ulama yang lahir dalam konteks perbincangan tentang alam sekitar. Kemudian hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar bukan sahaja kekuatan dalaman itu sendiri, bahkan hubungan kerjasama dengan negara luar seperti di barat dan sebagainya untuk menyebabkan ikatan hubungan ilmu pengetahuan dan perdagangan itu cukup tinggi. Kedudukan Baghdad sebagai pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa, seperti saya katakan tadi, bila mana hubungan bilateral, hubungan di antara Baghdad dengan negara luar, maka ia merupakan hubungan yang cukup istimewa, selain menekankan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan tentang perdagangan yang menyebabkan Baghdad maju terhadap 2 faktor. Pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua tentang perdagangan itu sendiri. Kemudian dasar kerajaan Abbasiyah yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Penekanan ilmu pengetahuan itu amat penting. Kalau kita contohkan zaman Harun Al-Rashid, dia terkenal dengan cerita yang kita lah 1001 malam, Sinbad dan sebagainya, pelayaran Sinbad dan sebagainya. Itu di zaman Harun Al-Rashid. Kesusastraan pun ditekankan juga di zaman Harun Al-Rashid. Al-Ma'mun lebih menekankan tentang keintelektualan itu sendiri, seperti sains, teknologi, matematik dan sebagainya. Okey, kalau kita melihat seterusnya sumbangan kerajaan Bani Abbas ini, yang kedua dari segi aspek politik dan juga pemerintahan. Lahirlah pahaman politik yang pelbagai diraikan, tetapi kerana kekuatan pemerintahan khalifah pada waktu itu, pahaman politik walaupun berkembang tetapi dapat dikawal oleh pihak kekuatan kerajaan khalifah itu sendiri. Angkatan peperangan yang mantap disediakan, iaitu dapat menjaga ancaman musuh daripada dalam dan luar, meskipun mereka ini mengamalkan yang dikatakan dasar desentralisasi. Kalau kerajaan Bani Umayyah kita kenal dengan dasar sentralisasi, kuasa berpusat. Tapi kalau dasar desentralisasi yang diamalkan oleh Daulah Abbasiyah ini, mereka memberi wewenang ataupun kuasa kepada gubernur-gubernur wilayah-wilayah yang diduduki oleh mereka, tetapi gubernur ini tertakluk kepada kekuatan khalifah itu sendiri. Bila kekuatan Daulah Abbasiyah ini kuat, maka pihak musuh pun agak takut dengan kekuatan Daulah Abbasiyah ini. Kemudian struktur organisasi dalam kita melihat adanya jawatan khalifah, Perdana Menteri, dan kalau kita melihat dari aspek ketenteraan, bahkan adanya Kementerian Pertahanan yang dibagi kepada 8 area utama, terutama tentera laut, jasus, intelijen dan sebagainya. Ada bahagian kelatihan dan sebagainya, imbuhan pangkat dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan sistem struktur ketenteraan begitu kuat dan hebat di zaman Daulah Abbasiyah ini. Kemudian organisasi kehakiman amat kukuh, yang mana dia mempunyai peranan yang cukup besar dalam perundangan, dan kita tahu bahawa
kota Baghdad, kota Basrah terkenal dengan ilmu perundangan. Semenjak daripada zaman sebelum ini, bandar Kufah ke bandar Basrah yang terdapat sekitar dekat dengan Baghdad ini, dia aktif dengan dalam ilmu perundangan itu sendiri ataupun ilmu kehakiman. Okay. Kemudian dari segi aspek ekonomi, kita melihat dari segi aspek apa income yang diperolehi oleh Daulah Abbasiyah ini. Apa dia? Iaitu kedudukan yang sedikit menjadi laluan perdagangan timur dan barat, iaitu dia bagi servis untuk perdagangan. Jadi Baghdad ini sebagai bandar pelabuhan. Terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai Suk Baghdad yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi. Dan juga terdapat ladang-ladang pertanian dan ternakan dan serta sebuah pasar yang dikenali Suk Al-Bakar, iaitu tempat penternakan yang mana tempat penternakan itu ada pasarnya sendiri. Kemudian pertanian pun dikembangkan, yang banyak sebenarnya sumber-sumber pertanian yang di wilayah-wilayah subur seperti mana kita bincangkan sebelum ini, iaitu di wilayah Mesir dan sebagainya. Ini yang memberi input, dan juga di kota Baghdad sendiri, dan juga perindustrian seperti tembaga, batu permata, tenunan, perbaikan dan lain-lain sekali yang memberi sumbangan ekonomi yang cukup besar kepada kota Baghdad. Kemudian sumber pendapatan Baitul Mal iaitu melalui cukai perdagangan yang mereka dapat, zakat dan cukai-cukai yang lain yang diperolehi daripada servis ataupun perkhidmatan di kota Baghdad dan juga yang di tempat-tempat yang lain. Ini kita bincangkan pertama tadi perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi. Seterusnya